be honest. So that's why saya ambil inisiatif ni untuk bincang juga. Okay, baik. So sebelum kita bincang kita kena maklum bahawa integration dan differentiation ni dia adalah satu proses yang dia adalah pasangan dia. Kan? Sebagai contoh lah, saya start dengan contoh dulu. So sebagai contoh, kalau kita nak differentiatekan 4x kuasa 3, kan? So d dx 4x kuasa 3, kita akan dapat jawapan dia adalah 12x kuasa 2. Kan? So tanpa kita berfikir panjang, so integration of 12x square ni, kalau korang tak belajar lagi pun kaedah apa-apa integration, dia semestinya akan patah balik kepada 4x kuasa 3 dan akan ditambahkan dengan konstansi. Ini menggunakan integration ini adalah is a reverse process of differentiation. Dia akan patah balik tanpa kita buat apa-apa kaedah pun. Dia ibarat kalau tambah pasangannya tolak, kan? Kalau darab pasangannya bahagi. Kalau differentiate pasangannya adalah integrate. Pasangan pembezaan adalah pengamiran. Saya bagi satu contoh lain lagi. Okay, satu contoh. Contohlah, kan, kalau saya nak contoh menggunakan konsep untuk apa-apa je. So kalau saya nak differentiate, okay, saya bagi contoh kelakar, differentiate segitiga. Contoh, contoh kalau saya differentiate segitiga, jawapan dia adalah bulat. Kan, saya nak respon korang. So kalau saya integrate bulat ni, jawapan dia apa? Segitiga. Jawapan adalah segitiga, kan? Tanpa korang tahu pun apa proses dia, integrate dia, sebab dia adalah integration dan juga differentiation yang korang kenal. Okay, ni contoh yang tak tepat lah, contoh dalam bahasa lain. Nak nampakkan korang it's just a reverse process. Kita akan patah balik je sebenarnya. Okay, so kita terus pergi ke soalan 1. By right, you have had an attempt yesterday untuk settlekan soalan 1 ni. Kalau tak dapat tak apa, kita akan bincang sama-sama hari ni. Okay, dan boleh buat pembetulan lah. Okay, so soalan kata apa? Show that d dx of ini is equal to ini. Kan? So boleh korang typekan tak dekat chat apakah maksud d dx? Apa maksud d dx tu? Differentiate. Yes, Aina Patricia, kita kena buktikan, kita kena tunjukkan yang differentiate yang ini, okay, dapat yang sebelah kanan ni. Itu arahan soalan. Walaupun ini adalah integration, tapi dia nak start dengan differentiate dulu. So kita differentiate lah seperti biasa. So kita nak d dx kan, x kuasa 3 perkan dengan 1 tolak 2x. Saya nak gunakan kaedah quotient rule lah. Ini kita nak differentiate dulu sebab arahan kata differentiate. Okay, so kita ada u is equal to x kuasa 3 dan v kita ada 1 tolak 2x. So u prime kita ada 3x kuasa 2. V prime kita akan ada negatif 2 lah. So masukkan dalam rumus quotient rule. So kita akan ada 1 tolak 2x kuasa 2. And then v u prime dekat sini. 1 tolak 2x darab 3x kuasa 2 minus with u v prime. Kan disebabkan kita ada ini, kita ada x cube dan v prime kita ada negatif 2. So eventually dia akan jadi operasi tambah lah dekat atas tu. Okay, so kita ada 1 tolak 2x. So sini kita ada 3x square. Saya nak ubah satu persatu, tukar sign dulu. Ini akan jadi 2x kuasa 3 lah kat sini.
Okay, dan kita perkan dengan 1 tolak 2x kuasa 2. So basically arahan kata dia suruh kita show that sampai dapat bentuk seperti yang dia nak. Kan kalau korang tengok kan yang denominator tu dah ngam dah dapat seperti yang 1 tolak 2x kuasa 2 dah ada. Kan so yang atas tu je yang lagi. Mungkin kita boleh expandkan dulu macam ni. Okay, actually boleh factorize terus. Okay. Okay. Okay, thank you. Bila kita expandkan, kita akan jadi 3x kuasa 2 tolak juga dengan 6x kuasa 3 tambah 2x kuasa 3 lah kat sini. Kan? Dan kita kembang kat yang bawah tu tak payah expand lah. Apa yang dia nak. Okay. So simplifikan yang atas tu. So kita ada sekarang ni negative 4x kuasa 3 tambah 3x kuasa 2. Okay, so perkan dengan 1 tolak 2x kuasa 2. Okay. Arahan soalan dia suruh kita show that seperti apa yang kita yang diberi tu. So kita kena keluarkan x kuasa 2 lah. Letak x kuasa 2 dekat luar. So dalam ni tinggallah negative 4x sahaja tambah 3 perkan dengan 1 tolak 2x square. Terbalikkan 3 dengan tu je. Kalau boleh soalan show that ni dia kena betul-betul sebiji seperti apa arahan dia. Okay, so kita ada macam ni. So ini kita dah shownkan dia. Dah selesai. Okay, saya hold. Kalau korang ada apa-apa nak tanya, ada apa-apa isu nak tanya. Untuk bahagian yang differentiate ni je dulu. Kita belum buat integrate pun lagi. Okay, so saya assume tiada apa-apa dapat respon daripada korang yang untuk differentiate ni yang boleh angkat tangan dan dapat showkan dia. Okay, tengok sikit berapa ramai. Teruskan raise hand. Ada 17 orang. Kita ada Nuri Nabila, Arifah, Adriana, Nabil, Aina, Alif Fitri, Hana, Faris Hakim, Izzah, Aina, Ishka, Zamir. Okay, dah ramai lagi. Alright, okay, good. Okay, Tanya, ada at least 20 of you yang angkat tangan. Okay, the other sama ada tak sempat angkat tangan ataupun you just don't do it ataupun korang blank langsung. Okay, ini baru bahagian pertama pada soalan tersebut. Kita tengok bahagian yang kedua. Hence. Hence ni sebenarnya satu perkataan yang boleh menyebabkan markah korang kurang dalam exam. Bila hence kita kena guna info yang ada sebelumnya. Bila ada perkataan hence, kita mesti buat daripada apa yang kita dah dapat dalam solution sebelumnya. Secara tiba-tiba, soalan suruh kita hence integratekan ini. Okay. So secara tiba-tiba dia suruh kita integratekan x squared 3 tolak 4x perkan dengan 1 tolak 2x kuasa 2 dx. Hence, kan saya tulis kat sini nota, nanti korang boleh revise balik. Kalau nampak je perkataan hence, so kita mesti guna apa yang dah ada. Apa yang dah ada. Mesti guna. There must be something can be used solution untuk settlekan soal. Seperti yang saya dah cakap tadi, integration ni adalah reverse process of differentiation. Dia adalah proses yang patah balik. Kan? So kalau saya nak menggunakan hal lain ni, bila kita differentiate hijau, hijau ni, differentiate hijau ni dia akan bertukar, dia akan jadi yang ini. Dia akan jadi yang ni, yang pearl ke pink ke apa yang korang nampak tu lah. Boleh?
Bila kita differentiate hijau akan dapat yang warna pink ni. So maka bila kita integratekan yang pink tanpa kita berfikir apa-apa kaedah pun, jawapan dia mesti yang hijau tu balik. Itu je. So maksudnya guna apa-apa kaedah pun. Kan? Ada yang tanya nak expand ke, nak guna substitute ke, apa ke kan. I appreciate your effort. Okay, tetapi kaedah yang sepatutnya guna hanya faham dia adalah reverse process sebenarnya. Kan? Sebab dia memang sama, memang sebiji kan. Kalau kita kalau saya panjangkan yang ini sama ni. Okay. So tengok balik differentiate akan pink ni. Okay. Integrate yang pink, patah balik kepada yang hijau lah tanpa kita tahu kaedah pun. Okay. So ada tak yang betul yang buat method macam ni? Boleh angkat tangan yang betul? Yang memang guna konsep. Okay, tak ada langsung. Okay, saya tukar soalan lah. Yang tak dapat langsung jawab, ada tak? Yang tak dapat integrate pun? Boleh saya dapatkan respon daripada korang? Yang kalau yang bertangan? Oh, saya lag. Okay. Okay, sekejap saya 2 minit. Kalau korang ada apa-apa isu nak tanya. Korang boleh dengar suara saya? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay. Boleh, sir. Okay, alright. Okay, so kalau tiada apa-apa isu, okay, apa ni, saya dekat pejabat ni, so inilah capaian internet yang ada. Okay, saya tak boleh nak tukar ke mana-mana capaian internet yang lebih laju. So inilah dia. Okay. So kalau saya lag ke apa ke, saya dah memang tak boleh nak buat apa-apa lagi dah. Okay. Cuma please respond lah. Okay. Bila saya tanya tu, saya nakkan at least your feedback lah. Okay, macam mana. Okay, so kalau tak ada apa-apa isu, kita terus pergi ke yang nombor 2. Okay, so ini ada sedikit perbezaan nombor 2 ni. Okay, so tapi again dia kata apa? Given that diberi satu fungsi dan dia suruh kita show dulu yang differentiate dia dapat benda macam tu. So kalau apa nama ni, kalau korang dah terlupa untuk differentiate, dia akan jadi masalah lah untuk situasi ni. Kan? So kita tengok dulu. So y is equal to set of 2x minus 3 kuasa 3 macam ni.
Okay, dia suruh kita show that, dia suruh kita buktikan dapat seperti kehendak soalan tu. So again, dalam soalan ni, kita kena buat, kita kena differentiate terlebih dahulu. Kan? So, soalan asal ni saya tulis dia jadi macam ni. So, kita ada 2x tolak 3, kuasa 3, kuasa 1/2. So, yang mana kuasa 1/2 tu, dia boleh jadi y is equal to 2x tolak 3 kuasa 3/2 lah kat sini. Kan? Dan untuk differentiatekan fungsi y ini, okay, kita akan menggunakan our rule. Kan? So kita ada dy dx is equal to, so turunkan kuasa ke hadapan 3/2, salin balik kurungan, dan kuasanya akan ditolak 1/2 tolak 1, ia akan 2/2. Dan jangan lupa kita darabkan dengan hasil differentiate yang dalam kurungan, iaitu kita ada 2 lah. So mana-mana yang boleh simplify, kita mesti simplifykan. So 2 dan 2 ni kita simplify. So and then kita sekarang ada 3, 2x tolak 3 kuasa 1/2. Yang mana kuasa 1/2 itu boleh ditulis dalam bentuk 3 third of 2x tolak 3 lah. Maka kita dah showkan dia. Okay. Itu bahagian yang pertama. Soalan bukan nak differentiate saja, dia nak kita integratekan. Saya save dulu. Okay, dah nampak ke yang dy dx ni yang saya dah siapkan ni? Ke dia sangat-sangat lagi? Okay, baru nampak. Okay, so boleh saya tanya respon korang yang betul untuk dy dx dia? Tengok sikit. Okay, so kita ada more than 20. Okay, so yang respon, okay, okay. So yang berikutnya, soalan ni ada menggunakan perkataan hence. Kan, seperti yang saya dah maklumkan tadi. Kalau ada menggunakan perkataan hence, okay, so kita mesti menggunakan apa info yang dah ada. Kan, awak carilah apa yang belum mesti diguna pakai. Mesti ada yang untuk diguna pakai. Okay. Hence, secara tiba-tiba dia suruh kita, apa dia? Integratekan negatif 6, 2x tolak 3 dx. Basically, kan, kalau ada pattern soalan macam ni, yang ada hence dan sebagainya, okay, kalau kaedah contohlah substitution ke, kaedah basic ke, kaedah by part ke, so kita takkan dapat markah apa-apa pun. Boleh tak? Sebab dia dah kata hence, kan? Dia tak kata dia tak kata by using alternative method contoh, kan? Soalan tu dia berkait sebenarnya. Okay. So again kita nak tengok saya akan menggunakan highlighter kalau ia membantu korang, I'm not quite sure. So bila kita differentiate yang hijau ni, okay, differentiate yang hijau, jawapan kita adalah yang ni yang pink ni. Kan? Kita integrate yang pink, kita akan dapat yang hijau balik. Confirm. Tanpa kita berfikir panjang. Okay, sekejap ni. Saya buat macam arrow dia lah. Hopefully membantu korang. So daripada sini ke sini, kita akan differentiate. Okay, daripada pink ke hijau ni kita akan integrate. Soalan ni dia tak nak korang apply apa-apa method dalam integration pun. Okay,
you just need to use the concept of they are reverse process. So maka tanpa kita berfikir panjang, sekejap ini arahan soalan, ini yang hands tu, yang atas ni. Okay. Kita tahu sekarang ni kalau kita integratekan 3 set of 2x tolak 3 ni, okay, kita akan dapat, by the way dx kita akan dapat jawapan dia adalah, saya nak tunjukkan ke orang, nak adjust sikit. Jawapan dia adalah mesti yang hijau tu balik. Ini memang kita dah aware dah, tanpa kita berfikir pun. Okay, saya buatkan ni. Okay, in pink kan, mesti akan dapat yang hijau. Bukan. Saya dapat yang hijau. Kan? Tanpa kita tetapi kan, soalan dia secara tiba-tiba ada, soalan dia ada negatif. Boleh tak? Kan, sedangkan yang kita tahu integrate ni bukanlah negative 6. So kita kena jadikan dia something yang related to negative 6 lah. So ini yang mungkin apa nama ni, yang mungkin buatkan korang berfikir. Okay, saya ulang sekali lagi. Kita tahu by using reverse process, differentiate yang hijau, tengok sini pointer ni, differentiate dia, kita akan dapat jawapan yang pink ni. Kan? Kalau kita integrate yang pink, jawapan dia yang hijau ni, reverse process tanpa kita buat apa-apa method pun dah tahu dah. So saya tulis kat sini, integrate hijau dapat, integrate yang pink dapat yang hijau. Tapi yang pink ni, dia tak sama dengan soalan yang hand. Soalan dia nak negatif 6. Okay, so kita kena adjust something, dia punya constant ni. Okay, untuk mengadjustkan itu, saya terpaksa mewujudkan negatif 2 di luar simbol integral. Dan disebabkan dia adalah persamaan, kalau saya letak negatif 2 di sebelah kiri, nama pun sama dengan di sebelah kanan. Kan, kalau korang berfikir, kenapa ada negatif 2? Kan? So negatif ni diwujudkan supaya ibarat kita akan expandkan dia ke dalam macam ni. So dapatlah dia negatif 6 2x tolak 3 yang dah sama seperti kehendak soalan. Dan dah dapatlah jawapan dia, iaitu negatif 2 2x tolak 3 kuasa 3 tambah C. Selesai. Tanpa menggunakan substitution, tanpa menggunakan kaedah by part yang korang belum belajar lagi. Saya hold 2 minit untuk masa korang brain benda ni. And if you got any question, sila bertanya.
Okay, ada apa-apa isu? Kalau tiada, sila respon tiada. Kalau segan ke apa ke, you can reach me personally. Tiada. Tiada sir. Alright, okay. So kalau tiada, kita pergi ke soalan yang terakhir untuk hari ini. Okay. So sama je pattern dia. Mula-mula dia suruh cari find d dx of ln x. Hence, dia suruh integrate. Ingat, nampak je perkataan hence, mesti ada something yang kena guna daripada solution yang sebelumnya. Jangan guna apa-apa method baharu. Untuk apa-apa case pun, untuk apa-apa bab pun. Kan? Kalau, apa nama ni, dalam bab lain pun, dia dah buat soalan dah suruh korang buat something, lepas tu kata hence. So adalah tu yang bahagian yang nak digunakan dalam part yang seterusnya. Okay, so disebabkan dia suruh d dx terlebih dahulu, so kita di d dx ln of x. Kan? So again, d dx ni berarti differentiate. Kan? So by the way, kalau korang pening dia ln x ni apa benda kan? So dia ada ln x je. Sekarang ni x yang ada pada ln itu adalah ln x. So dia ada fungsi ln di dalam ln. Tetapi untuk kita differentiatekan ln, kaedah dia sama sahaja. Kan? Apa quite sure macam mana korang ingat benda ni di bab 3 So untuk differentiate ln, saya kata dulu adalah 1/. 1/, dan akan didarabkan dengan hasil differentiate yang dalam ln. So darab dengan differentiate dalam ln. Macam tu. 1/, dalam ln. Kalau nak letak dalam rumus macam ni, kan, darab dengan differentiate dalam ln. Settle. Okay. Dalam situasi ini, kita punya yang dalam ln tu kita ada ln x juga. Kita ada ln juga. Tapi konsep kita masih 1/. So bila kita differentiate ln sahaja, sentiasalah 1/, whatever inside the ln, dan akan didarabkan dengan hasil differentiate yang dalam ln tersebut. Apa di dalam ln? Iaitu ln x itu sendiri. Okay, so iaitu differentiate ln x, kita akan dapat 1/x lah. Okay, so maka jawapan untuk d dx ini, jawapan dia adalah 1/, boleh, dia adalah 1x dan 1/ln x. Kan? Ataupun mungkin korang tuliskan adalah 1/x ln x. Boleh, tak ada masalah. Okay, boleh saya dapatkan respon daripada korang yang untuk differentiate ln ni, ada tak yang betul? Yang betul. Okay, kita ada Nuri Nabila, Nabil Hidayah, Faris, Hana. Angkat tangan lagi Nurul Balkis, Syaura, Kristina, Izzah, Hanis, Syafinas, okay, Nur Syazwani, Aina, Dennis, Alif, Aina, Nurul Syafika, Iman, Sofia, Nadira, Hanani, Ishkal dan Nurul Atia. Okay, alright, thank you for your responses. I really appreciate that. Tanya sebab korang betul. Okay, so lepas tu, kan, macam yang saya cakap tadi, hence, secara tiba-tiba. Hence, dia sebab kita integrate tu. Okay. So kalau saya nak menggunakan warna lagi, okay, so differentiate yang hijau, jawapan dia adalah yang ni.
Kan? Kalau perlu buat arrow, korang buat arrow. Nak bagi nampak situasi tu. Okay. So maksudnya daripada sini ke sini proses dia adalah apa nama ni, differentiate. Dan daripada ini ke sini dia akan integrate. Okay. So maka bila kita integratekan yang purple tu, kan, so integratekan 1 per x 1 ln x dx tanpa kita berfikir panjang, tanpa kita fikir nak guna substitution ke apa ke, kita dah tahu dah jawapan dia mesti selama-lamanya senantiasa yang hijau tu balik. Dan tambah C. Ini first. Okay, so saja nak guna warna ni. Kan, ini first. Ini confirm. Okay, sekarang kita soalan yang integrate tu. Okay, secara tiba-tiba soalan yang integration tu dia letak apa dia? Kan, dia ada 3 dx per 2x ln x. Yang sebenarnya boleh ditulis sebagai 3 per 2 integrate, and then saya boleh, ataupun dia adalah macam ni dulu, dx over x ln x, nak bagi nampak dia punya susunan tu, iaitu boleh ditulis sebagai 3 per 2 juga, integrate 1 per x 1 per ln x dan dx dekat hujung. Boleh, kita boleh ubah cara tulis dia, yang mana sebenarnya yang kita ubah ini kan secara tiba-tiba ini adalah sama dengan yang dah ada ni. Kan? So yang macam saya cakap tadi lah kan, tetapi soalan asal dia ada pula apa dia? 3 per 2. So apa yang kita kena buat adalah kita kena wujudkan 3 per 2 dekat depan, dekat sebelah kiri, dan nama pun bersama. Kita kena wujudkan 3 per 2 juga di sebelah kanan. Dia ibarat nanti kita nak kembangkan dia supaya dapat kehendak soalan. Boleh? Okay, so yang mana tanpa kita berfikir apa method pun, dia adalah reverse process je untuk soalan 1, 2, 3 ni. Okay, so kalau nak kembangkan balik, so kita akan dapat sinilah, ini 3 dx 2x ln x lah kan. Saya nak masukkan 3 per 2 tu, gabungkan dia dx, dan jawapan dia sebenarnya adalah 3 per 2 ln x tambah juga dengan c. Okay, so that will be the the final answer lah untuk soalan yang nombor 3. Okay, saya hold 2 hingga 3 minit. Sekiranya korang ada apa-apa soalan untuk ditanya berkaitan nombor 3 ni. Okay, ini yang soalan 1 tadi. Semuanya menggunakan reverse process saja. Kita tak menggunakan apa-apa substitution pun. So kalau korang ada, then
guna kaedah substitution, memang akan dapat jawapan yang sama. Tapi salah. Kan? Terus kosong markah. Bukanlah kosong terus. Yang bahagian integration kita tak markah tak ada pun untuk tu. Okay, so ini yang nombor 2 pula untuk korang tengok secara overview. Okay, sila fikirkan daripada soalan asal, soalan integrate tu kita kena wujudkan constant something kan, supaya dia sama sebiji seperti soalan asal. Okay, dan ini yang nombor 3 yang baru tadi kita bincang. Terpaksa kita wujudkan 3/2 sebab soalan asal ada 3/2. Soalan asal, soalan yang integrate tu dia ada 3/2. So kita pun kena adjust lah, jadi wujudlah 3/2 tersebut supaya dengam sama seperti kehendak soalan. Okay, so boleh saya dapatkan respon daripada korang. Faham ke apa yang saya share untuk hari ni, soalan 1, 2, 3 ni? Faham je. Ada. Okay, so soalan 3 tricky sikit. Soalan 3 tricky dekat bahagian yang integration tu ke bahagian yang differentiate? Integration, okay. Itulah, saya rasa dia lebih kepada macam mana kita nak susun dia. Kan? So sebagai contoh okay, sebagai contoh ini dah habis bincang tutorial tu. So bila saya integratekan contohlah integratekan x kuasa 3/3 dx kan. Okay, ini boleh juga ditulis sebagai integratekan x cube dx over 3. Sama je. Faham tak? So mungkin cara tulis tu memainkan peranan juga. Dia boleh mengconfusekan pelajar. Juga boleh ditulis sebagai 1/3 x cube dx. Kan? Ini semua adalah benda yang sama. Okay, so kita kena pandai ubah dia. Apa lagi? Kan? Juga juga boleh ditulis sebagai integration of 1/3 macam ni lah. 1/3 x cube dx. Pun boleh juga. Okay. So cara tulis itu, kedudukan dx itu kita boleh ubah dia. Dia ada satu operasi untuk kita buat integration ataupun differentiate lah. Okay, dan dia merujuk kepada unknown yang kita tuliskan tu. Okay, so saya assume sudah tiada apa-apa soalan lagi. Okay, saya stop recording dulu. Ada sikit saya nak sambung.